Menahan diri daripada makan dan minum ini adalah merupakan perkara yang wajib di dalam Ramadan. Tetapi menahan lisan daripada berkata perkataan yang haram, menahan mata daripada memandang perkara yang haram, menahan pendengaran daripada mendengar perkara yang haram juga termasuk di dalam daerah berpuasa. Dan puasa terbahagi kepada tiga seperti mana kita kata Imam Al-Ghazali. Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa orang khawasul khawas. Ada tiga kedudukan kata Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali saya minta maaf agak sedikit lewat. Semoga insya-Allah menunggunya antum semua mendapat insya-Allah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum kita mulakan pengajian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu dan memberikan insya-Allah hidayah dan juga taufik kepada kita, bimbing kita kepada jalan as-salafus salihin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan segala ilmu yang disampaikan sebab bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita insya-Allah orang yang layak menerima husnul khatimah inda maut, insya-Allah dikumpulkan di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin fi khairin husn afil hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul semula dan kita bermohon kepada Allah dengan berkat kita berkumpul ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat insya-Allah. Alhamdulillah. Kita berada di bulan yang penuh dengan barakah, yaitu bulan Rajab. Dan insya-Allah sedikit peringatan untuk diri saya dan setiap yang hadir bersama tentang bulan Rajab dan juga tentang kepentingan al-istighfar di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah merupakan bulan persiapan menuju kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Bulan Rajab juga terkandung di dalamnya banyak pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu banyak nama diberikan kepada Rajab ini. Sehingga disebutkan salah satu namanya adalah Rajab al-Asab, yaitu Rajab yang sentiasa dipenuhi dengan keberkatan, dengan kebaikan, dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rajab al-Asam, Rajab yang tidak ada bunyi, tidak ada perkara-perkara yang mengganggu, karena pada bulan Rajab ini selalunya tidak akan ada terjadinya peperangan dan sebagainya, karena ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan-bulan ini diberitahu dalam Al-Quranul Karim yang firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan diciptakan langit dan juga bumi, dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan dinamakan bulan hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Fala tudlimu bihinna anfusakum, jangan ada sesiapa menzalimi diri kalian pada waktu-waktu tersebut secara khususnya. Sehingga kata para ulama, bulan-bulan yang mulia ini yaitu 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta bulan Rajab. 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 1, 2, 3 berterusan, dan Rajab bersendirian. Bulan Rajab ini, wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan firman yang lain Allah memberitahu yang mengagungkan perkara-perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah yang terbaik bagi dirinya. Bulan Hurum ataupun bulan yang dihormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang mulia dipanggil tempat-tempat al-haram. Seperti Haram Makkah dipanggil Makkah Mukarramah, Madinah, ini semua adalah merupakan tempat-tempat haram yang merupakan tempat-tempat yang mulia, yang zaman dahulu hatta orang-orang jahiliyah zaman dahulu pun memuliakan tempat-tempat ini. Bahkan
bulan-bulan ini juga, bulan haram ini dia muliakan hatta di sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang puasa sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berperang pada bulan tersebut, mereka menjaga. Bahkan di Makkah kalau terjadinya peperangan, selalunya mereka tidak mahu terjadinya apa-apa peperangan di dalam kota Makkah, sehingga mereka akan keluar daripada kota Makkah untuk melakukan sesuatu. Sehingga dalam sebuah kisah disebutkan salah seorang kufar Quraisy ingin bunuh salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, ingin dipancung sahabat ini, tetapi tidak dilakukan di dalam kawasan haram, dilakukan di luar kawasan haram. Karena walaupun mereka ini adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap mereka memuliakan tempat al-haram. Maka ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tempat-tempat yang mulia seperti Makkah, Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan sebagainya. Begitu juga ada waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang mulia ini salah satunya adalah 4 bulan yang tadi kita sebutkan. Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ini bulan-bulan mulia. Bulan-bulan seumpama ini, jika mana kita melakukan pahala, digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seperti di Masjidil Haram. Orang yang salat di Masjidil Haram seperti seolah-olah salat 100,000 rakaat di luar Masjidil Haram. Dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan haram ini juga, barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang saleh digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang melakukan dosa pula pada bulan yang mulia ini juga digandakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu dalam firman Allah tadi, jangan ada sesiapa yang menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Yang menzalimi diri kalian itu jangan siapa melakukan dosa-dosa di bulan tersebut. Jangan ada yang menumpahkan darah pada bulan tersebut. Jangan ada yang mengganggu seni dan sebagainya. Dalam setengah riwayat dianjurkan kita untuk berpuasa pada bulan-bulan yang mulia ini, kerana dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahawa Rasulullah SAW kadang berpuasa di bulan Rajab. Wa kana yusharrifuhu wa yumajjiduh. Dan Nabi memuliakan bulan ini, mengagungkan bulan ini, wa yu'azzimuhu. Baginda SAW memuliakan bulan Syahrul Rajab ini. Sehingga ditanyakan oleh Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Amr, adakah Nabi Muhammad berpuasa pada bulan Rajab? Kata beliau, na'am wa yusharrifuh. Dan betul, Nabi Muhammad kadang puasa di bulan Rajab, bahkan Nabi SAW memuliakan bulan tersebut. Memuliakan bulan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila masuk saja awal Rajab, beliau tidak akan tidur malam. Menunjukkan bulan ini bulan yang mulia, maka permulaan bulan tersebut beliau akan bangun qiyamul lail tahajudnya daripada malam sampai subuh, demi nak memuliakan bulan Rajab ini. Dalam setengah riwayat disebutkan dianjurkan kita untuk berpuasa yang termampu. Ada setengah ulama berkata boleh berpuasa sepanjang bulan Rajab penuh. Ada yang tidak menganjurkan sebulan penuh, kerana kecuali bulan Ramadan, kata mereka, supaya tak terbiasa untuk berpuasa, tidak menganggap ini suatu perkara yang wajib. Kecuali bulan Ramadan sahaja yang wajib untuk kita berpuasa sebulan penuh, maka boleh dianjurkan kita untuk berpuasa pada hari Yaumul Itsnin dan juga Khamis, paling kurang di bulan yang penuh dengan barakah ini. Begitu juga dalam setengah riwayat, hadisnya agak dhaif, tetapi mungkin untuk fadail amal, disebutkan oleh ulama selalu bahawa barang siapa yang berpuasa pada 3 hari di dalam bulan Rajab, iaitu pada hari Yaumul Khamis, Jumaah dan Sabat, ataupun 13, 14, 15 daripada hari-hari putih, kutiba lahu bi kulli yawmin ibadati 900 sanah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah seolah-olah ibadahnya 900 tahun. Dalam setengah riwayat. Dalam setengah riwayat yang lain pula menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah merupakan bulan persiapan kita menuju kepada bulan Ramadan. Sehingga para ulama menyatakan salah satu ibadah yang mulia berpuasa supaya secara zahir dan juga secara maknawi ada persediaan dan persiapan yang kita lakukan. Kerana secara zahir, mungkin kalau kita tak biasa nak puasa, bila mana masuk bulan Ramadan akan berat bagi kita. Maka dengan itu, secara manfaat zahirnya untuk membiasakan diri dahulu berpuasa sedikit, supaya tidak terlalu mengejutkan jasad kita apabila kita berpuasa terus di dalam sepanjang bulan Ramadan.
Itu salah satu manfaat daripada zahir manfaat. Manfaat maknawi pula adalah persiapan daripada segi menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri daripada makan dan minum ini adalah merupakan perkara yang wajib di dalam Ramadan. Tetapi menahan lisan daripada berkata perkataan yang haram, menahan mata daripada memandang perkara yang haram, menahan pendengaran daripada mendengar perkara yang haram juga termasuk di dalam daerah berpuasa. Dan puasa terbahagi kepada 3 seperti mana kita kata Imam Al-Ghazali. Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa orang khawas al-khawas. Ada 3 kedudukan kata Imam Al-Ghazali. Puasa orang awam yang pertama adalah puasa menahan makan dan minum dan syahwatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Luaran. Boleh jadi puasa ini orang awam kerana mungkin dia jahil ilmu, tetap matanya melihat perkara yang haram, lidahnya berkata perkataan yang haram walaupun dia berada di dalam keadaan puasa. Di dalam setengah riwayat memberikan peringatan yang agak keras terhadap hal tersebut. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu tidak mampu untuk nak menjaga lisannya, tidak mampu untuk nak menjaga matanya daripada perkara-perkara yang haram, maka Allah tak peduli kalau dia puasa ataupun dia tidak puasa. Tak peduli dia tahan makan ke tak tahan makan ke, karena tujuan berpuasa adalah untuk agar seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang kedua iaitu orang-orang yang berpuasa al-khawas, orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini mempunyai sedikit sebanyak ilmu tentang agama, mengetahui di dalam keadaan mereka menahan diri daripada makan dan minum dan syahwatnya, juga mereka menahan dirinya daripada tubuh badannya, anggota tubuh badannya daripada melakukan perkara yang haram. Anggota tubuh badannya yang 7, mata, telinga, mulut, daripada perut, tangan, kaki dan sebagainya. Yang ketiga, yang lebih tinggi. Kata para ulama, kedudukan yang kedua ini, kalaupun dia tak makan dan tak minum, kalaupun dia makan dan minum, kalau dia dapat menahan matanya, tubuh badan dia ini daripada melakukan perkara yang haram, dia juga termasuk daripada golongan orang yang berpuasa. Selagi mana dia menahan diri dia daripada melakukan maksiat, dia ni adalah orang yang berpuasa. Dengan itu orang-orang salihin, kadang mereka berkata, kita berpuasa di dunia, kita berbuka di akhirat. Kita berpuasa di dunia, kita buka di akhirat. Bermakna mereka menahan diri mereka daripada melakukan perkara yang haram, daripada melakukan perkara yang dosa, agar nanti diberikan pemberian oleh Allah hasil daripada kesabaran mereka menahan diri daripada dosa. Ini berpahala besar. Sehingga kata para ulama, melakukan ibadah ini semua orang boleh lakukan. Melakukan ibadah, nak solat, nak zikir, nak apa ni semua, orang munafik pun boleh, orang saleh pun boleh. Tetapi nak menahan diri daripada dosa, ini bukan sebarang orang boleh lakukan. Hanya orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh lakukan. Orang yang diberi gelaran As-Siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar diberikan gelaran apa? As-Siddiq. Siddiq ini kedudukan di mana? Para anbiya, setelah itu apa? Para siddiqin. Lepas itu baru apa? Para syuhada was-salihin. Dalam Al-Quran Allah beritahu al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bermakna kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi daripada kedudukan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang jujur kepada Allah. Siapa orang yang jujur kepada Allah? Kata para ulama, mereka yang dapat menahan dirinya daripada melakukan perkara yang haram. Mereka menahan dirinya daripada melakukan perkara yang haram. Sehingga setengah para ulama berkata, untuk dia menahan lidahnya daripada berdusta, daripada ghibah, namimah itu kadang lebih besar pahalanya daripada berzinah. Pahalanya lebih besar daripada menahan diri daripada berzinah. Karena dosa melakukan perkataan melalui perkataan ini kadang boleh menjadi ianya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita merasa ianya kecil. Yang ketiga iaitu kedudukan al-khawas al-khawas. Orang-orang yang betul-betul khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendapat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahagian daripada adab antara mereka dengan Allah, tak mahu hati mereka terlintas dunia,
selama mereka hidup. Mereka nak agar hati mereka ini, mereka kerana sentiasa berada di dalam hal dipanggil al-hal al-muraqabah. Sentiasa merasai dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang biasa, kita mengambil berat tentang luaran kita. Mungkin wanita dijaga make upnya ke dan sebagainya kerana orang tu tengok luaran dia. Tetapi orang para awliya atau salihin, mereka menjaga hati mereka kerana mereka berada dalam halul muraqabah. Dalam keadaan sentiasa dirasai dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kadang-kadang disebabkan terlalu tingginya adab hati mereka kepada Allah memberi kesan dan bekas kepada jasad tubuh badan kita. Kak Salwar pergi ke Kota Hadramaut, mungkin pernah ziarah di makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, kita pergi. Syekh Abu Bakar bin Salim ini daripada datuknya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di Kota Hina. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kerana muraqabahnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau di akhir umurnya 20 tahun. Setiap kali duduk, dia akan duduk di dalam keadaan tasyahud. Duduknya dia duduk dalam keadaan tasyahud. Kalau nak duduk dalam keadaan tasyahud ini, selalu susah. Kalau duduk lama-lama akan penatlah, sakit dan tak selesa. Tetapi dia kalau duduk, dia akan duduk tegak macam tu straight, kepala dia ditunjukkan macam orang duduk di depan orang yang kita hormati, kita muliakan. Begitulah keadaannya. Sehingga setiap kali dia duduk, dia akan duduk bersama. Sehingga mereka tertanya kepada dia, wahai imam, wahai syekh, anak dia tanya, anak-anak murid dia tanya, wahai syekh, tak penat ke, tak letih ke kau duduk keadaan begitu terus sentiasa? Kata dia, kau tahu aku duduk dengan siapa? Kata. Aku bukan duduk dengan manusia, kata. Aku sentiasa menganggap diriku berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sentiasa merasa diriku berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kedudukan yang mereka, para awliya, para orang salihin, capai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Halul muraqabah. Sebuah kisah tentang halul muraqabah. Dahulu, suatu ketika disebutkan ada seorang guru. Ini memuliakan salah seorang murid. Jadi ada beberapa murid. Salah seorang murid dia ini, dia begitu sayang kepada muridnya. Dia memberikan perhatian lebih kepada muridnya. Sehingga murid-murid yang lain ini agak cemburu. Berkata, ya Syekh, engkau kedepankan dia lebih daripada kita. Engkau sayang dia lebih daripada kita. Engkau berikan perhatian kepada dia lebih daripada kita. Kenapa? Kata Syekh, tidak, aku berikan sama. Tidak, katanya. Kata beginilah. Kalau betul engkau nak tahu, kenapa aku muliakan dia? Tapi besok, aku nak kalian semua datang untuk berjumpa dengan. Maka masing-masing semua murid-muridnya dikumpulkan. Diberikan setiap daripada anak-anak murid dia ini seekor ayam. Diberikan seekor ayam, setiap daripada murid itu pegang seekor ayam. Dia kata macam ni, aku nak berikan engkau satu tugas. Engkau balik ke rumah masing-masing, besok bawa kepada aku ayam ini di dalam keadaan mazbuh, di dalam keadaan sudah disembelih. Bawa ayam ini di dalam keadaan sudah disembelih. Tetapi pastikan jangan engkau sembelih di dalam keadaan sesiapa pun melihatmu. Pastikan engkau sembelih dalam keadaan sesiapa pun tidak melihat. Kata mereka, ini tugas yang mudah. Maka masing-masing diberikan dan murid kesayangan dia pun diberikan. Baliklah masing-masing. Masing-masing sembelih. Bawa balik ke depan gurunya besok. Satu persatu. Semua dah bawa. Ayam dalam keadaan sembelih, dalam keadaan bersih. Kecuali anak murid yang dia sayang ni tak sembelih ayam tersebut. Jadi mereka semua kata, tengok ini anak murid tak dengar cakap ni, guru kata dia. Ini anak murid tak dengar, anak murid ni tak betul. Macam mana guru boleh sayang dia lebih sedangkan dia tak dengar cakap guru dia? Maka akhirnya guru dia pun tanya kepada anak muridnya, wahai murid, kenapa kau tidak sembelih sedangkan aku dah suruh kau sembelih ayam tersebut? Maka keluarlah kata-kata yang penuh dengan khusyu' daripada hatinya, wahai guru, engkau suruh aku sembelih di dalam keadaan tidak ada sesiapa melihat. Dan aku setiap kali nak sembelih, bagaimana aku merasai Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat. Di mana aku nak sembelih? Kalau sentiasa 24 jam aku merasai Allah sedang melihat aku, kat mana aku nak sembelih? Maka dengan itu aku tak sembelih. Masing-masing untuk murid yang lain seperti apa? Semua surrender, angkat tangan. Maka kata guru, dengan inilah sebab aku memuliakan dia melebihi daripada yang lain. Inilah dinamakan halul muraqabah. Hati yang sentiasa merasai dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan yang tinggi di sisi Allah. Kadang sukar nak merasai keadaan ini.
kecuali dengan bimbingan daripada guru. Bimbingan daripada guru barulah boleh sampai kepada tahap-tahap yang tinggi seumpama ini. Dengan itu, kata Imam Al-Ghazali, kalau tak mampu nak merasa ya Allah pandang kita selalu, paling kurang kita punya iman, kita percaya ada dua malaikat, satu di sebelah kanan kita, satu di sebelah kiri kita. Adakah kita merasai setiap kali kita berjalan? Bukankah dalam hadis disebutkan, dan mereka disebutkan bahawa ini malaikat akan mencatat setiap perkataan kita. Setiap tutur kata kita akan dicatat oleh malaikat, yang kanan dan yang kiri. Yang pahala dicatat sebelah kanan, yang dosa dicatat sebelah kiri. Kalau kita merasai kehadiran malaikat, itu dah bahagian daripada step pertama menuju kepada muraqabah. Itu orang-orang salihin begitu, mereka merasai apa yang mereka iman tu, mereka merasai kedekatan kepada apa yang mereka imankan. Sayyidina Uthman bin Affan kalau nak masuk ke bilik air, dia akan bentangkan syal. Dia kainnya dibentang di luar bilik air. Dia kata, nah duduklah di sini wahai para malaikat. Kerana malaikat tak masuk bilik air. Tetapi imannya kepada malaikat, merasai malaikat ada di sebelah kanan dan kiri. Sebelum masuk bilik air, dia akan bentangkan syal dia, baru dimasukkan ke bilik air. Dengan itu Rasulullah SAW memberitahu Sayyidina Uthman, hatta para malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman. Para malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman bin Affan kerana begitu tingginya adabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada para malaikat. Maka dengan itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kedudukan puasa al-arifin, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang khawas di sisi Allah, orang-orang yang telah mempunyai adab hati yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah sampai kepada adab yang hati tinggi di sisi Allah, maka tidak ada perkara yang mustahil untuk orang seumpama ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pemberian untuk mempunyai hati yang begitu cinta kepada Rasulullah SAW, rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini terbahagi kepada tiga. Salah satu, paling kurang kita setiap kali berpuasa, kita cuba niat untuk mendapatkan ketiga-tiganya. Puasa menahan makan dan minum kerana Allah, menahan tubuh badan kita kerana Allah, menahan hati kita juga supaya jangan masuk di dalam hati kita perkara-perkara yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba agungkan Al-Quran, agungkan zikrullah, agungkan Rasulullah SAW. Paling kurang kita lakukan time puasa. Dengan itu para ulama bahkan di dalam research yang baru-baru pun mereka berkata, kalau seseorang itu membiasakan diri melakukan sesuatu dengan istiqamah berterusan secara rutin 20-30 hari berterusan, maka perkara itu akan menjadi suatu kebiasaan bagi dirinya. Maka dengan itu, kadang setengah salafus salih mereka suka melakukan sesuatu amalan itu istiqamah selama 40 hari agar nak mengubah kebiasaan seseorang. Jadi kalau nak mengubah kebiasaan kita, kita kena lazim melakukan sesuatu itu selama 40 hari berterusan tanpa kurang. 40 hari ini minimum. Dengan itu banyak kalau kita baca tentang kelebihan-kelebihan nombor 40. 40 ada kelebihan dia. 40 hari, 40 hadis yang para ulama meletakkan. Banyak kelebihan 40. Bahkan guru kita Habib Umar bin Hamid pun ada buat daurah hanya pun selama 40 hari. Dalam setengah riwayat disebutkan barang siapa yang diam, tak banyak bercakap selama 40 hari, Allah akan memberikan dia kata-kata hikmah yang keluar daripada lisannya melalui hati. 40 hari dia diam, tak pernah bercakap perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, apatah lagi perkataan yang haram, akan keluar kata-kata hikmah daripada hatinya menuju kepada lisan. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, barang siapa yang salat berjamaah mendapat takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan dia daripada sifat munafik, bermakna dia tidak akan menjadi orang yang munafik. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah kelebihan 40 hari ini, banyak sekali. Maka dengan itu, apabila kita nak buat amalan-amalan yang soleh, kita biasakan diri kita istiqamah 40 hari. Contoh, kita dapat satu amalan, kita nak selawat kepada Rasulullah setiap hari 100 kali. Tiba-tiba kita duduk dengan ulama, dia cakap ada kelebihan selawat sebanyak 3,000 kali satu hari. Jangan kita terus paksa 3,000. Kita start dulu apa yang kita mampu, kita tengok kemampuan kita selama 40 hari. Boleh istiqamah, kita boleh. Kalau boleh istiqamah selama 40 hari tanpa kurang, bermakna kita ada kekuatan, boleh tambah.
Tapi kalau kita buat sekejap saja, seminggu, 2 minggu, dah tak larat lagi dah. Bermakna benda itu masih agak kurang. Untuk kita, masih kita tak mampu. Kita perlu kurangkan lagi amalan tersebut. Kerana orang-orang salihin, mereka dah terbiasa. Kadang dalam sehari semalam, mereka boleh habiskan zikir sampai 100,000 kali. Ada yang sampai 70,000 kali. Untuk Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang pergi tadi, mungkin ziarah kuburnya Faqih Muqaddam ini, setiap hari zikirnya 100,000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Setiap hari 100,000 kali. Karena dah terbiasa. Mereka kadang-kadang umur 7 tahun, 8 tahun dah terbiasa 70,000 kali la ilaha illallah dan sebagainya daripada umur yang kecil. Maka dah membesar, dah terbiasa melakukan zikir-zikir amalan yang soleh. Maka dengan itu, berpuasa ini adalah merupakan salah satu persiapan menuju kepada bulan Ramadan. Dalam masa yang sama juga persiapan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyebutkan lis-shaimi, bagi orang berpuasa ini, lahu farhatan. Dia mempunyai dua kegembiraan. Dua kegembiraan kata Rasulullah. Dan subhanallah Rasulullah kaitkan dua kegembiraan ini. Kegembiraan yang pertama kata Rasulullah inda fitrih. Kegembiraan yang pertama setelah penat, letih berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, perkara yang halal ditahan. Orang yang menahan dirinya daripada perkara yang halal akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menahan diri daripada perkara yang haram. Itu kelebihan berpuasa. Kalau tak boleh istiqamah perkara yang halal, dia ditahan. Bermakna perkara yang haram lebih mudah lagi untuk ditahan jika mana dia terbiasa menahan perkara yang halal. Maka kata Nabi SAW, orang yang dah berpuasa penat letih daripada pagi sampai ke maghrib, maka pada waktu maghrib nak berbuka itu waktu kegembiraan. Setelah penat letih, maka dengan itu dianjurkan saat kita berbuka puasa itu keadaan yang menggembirakan. Dan itu kalau kita pergi dekat dengan orang salihin, mereka kadang jamuan yang Masya Allah diberikan jamuan. Dan ini termasuk di dalam hal yang sunnah, iaitu menggembirakan. Kalau kita puasa sendiri-sendiri, nah tak apalah. Kita nak berbuka puasa dengan 7 biji kurma ke, kita tak makan lepas tu ke. Tapi kalau kita berbuka bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, dianjurkan kita untuk membawa kegembiraan kepada orang yang makan bersama dengan kita. Dan itu dianjurkan bawa makanan-makanan yang sedap dan sebagainya. Kerana hal itu, keadaan itu menggembirakan. Setelah penat letih, dia dapat makanan-makanan yang sedap dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang mulia. Setelah penat, letih dan sebagainya. Dengan itu Rasulullah SAW berkata, pada waktu berbuka ini, waktu kegembiraan. Sehingga hati yang gembira pada ketika itu, doa mustajab. Doa mustajab pada waktu dia berbuka puasa. Kerana dia gembira. Keadaan dia gembira kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang gembira setelah melakukan mujahadah kerana Allah, kegembiraan ini kegembiraan yang mulia. Kegembiraan yang mulia di sisi Allah, sehingga kelebihan yang diberikan Allah, doa mustajab di atasnya. Kerana dah penat letih mujahadah dirinya, menahan diri kerana Allah dan sebagainya, maka pada waktu dia berbuka, dalam keadaan dia gembira, Allah Subhanahu Wa Taala berikan atas itu lagi, iaitu doa dia mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, Nabi Muhammad SAW kaitkan kegembiraan yang kedua kata Rasulullah. Kegembiraan yang kedua, inda liqa'i rabbih, kata Rasulullah. Kegembiraan yang kedua, iaitu pada waktu dia berjumpa dengan Tuhannya nanti. Waktu dia berjumpa dengan Tuhannya nanti, itu waktu kegembiraan yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW. Sengaja Rasulullah SAW kaitkan dua di dalam satu hadis Rasulullah SAW, menunjukkan seolah-olah kehidupan kita ini juga adalah berpuasa. Kita menahan diri daripada perbuatan maksiat, kita menahan diri daripada mengambil wang yang haram. Ini semua nafsu. Kadang ada orang nak mengambil wang yang haram, wang riba dan sebagainya. Nah, kita menahan diri daripada melakukan maksiat, melakukan dosa sepanjang kehidupan kita. Maka waktu berbukanya nanti, saat dia berjumpa dengan Allah, nah waktu itulah kegembiraannya. Dengan itu Sayyidina Bilal bin Rabah, apabila nak meninggal, apa dia kata? Waktu kegembiraan dia. Isterinya berkata, wah Hasna, sangat menyedihkan, kesian, melihat berada dalam keadaan sakit. Tetapi kata Sayyidina Bilal, wah farhah, tidak, ini hari kegembiraan bagi aku. Kata, macam mana kau nak meninggal nanti? Kata dia, ini besok aku nak meninggal ni, aku nak tak sabar dah nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia tak sabar nak jumpa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Aku nak jumpa Sayyidina Abu Bakar, aku nak jumpa Sayyidina Umar, aku nak jumpa orang-orang yang dahulu aku sangat cinta kepada mereka.
Aku nak masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dengan itu disebutkan tanda seseorang untuk mendapat husnul khatimah ataupun juga tanda seseorang itu mendapat su'ul khatimah wal'iyadzubillah, ada beberapa tanda. Yang pertama, kata para ulama, apabila dia nak meninggal, dia mempunyai hati yang gembira kerana Allah, rindu kepada Rasulullah SAW, rindu kepada Allah, rindu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hatinya takut kepada hisab, takut dosa-dosanya masih banyak, benda-benda yang macam tu dipikirkan. Syurga, ini ada khauf, ada raja. Hal raja tu membuatkan dia berharap dengan kegembiraan, ataupun khauf, hatinya takut siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang insya-Allah husnul khatimah bagi dia. Tapi kalau dia dekat nak meninggal, yang dipikir anak-anak dia, dia fikir tentang harta untuk anak-anak dia, dia fikir rumah macam mana, kenderaan macam mana, nanti nak makan apa, itu, ini dan sebagainya, takutnya su'ul khatimah wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang yakin kepada Allah, mereka tahu bahawa Allah akan menjaga keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Yang lebih penting, anfusakum, kata Allah. Selamatkan diri kamu daripada api neraka sebelum keluarga. Kadang-kadang kita fikir kita nak kena jaga keluarga kita melebihi daripada diri kita sendiri. Konsep tu salah. Konsep yang benar, selamatkan diri kamu dahulu sebelum keluarga. Lepas itu yang kedua baru keluarga. Karena apabila berkaitan dengan neraka Allah, syurga Allah, masing-masing nanti akan berkata nafsi-nafsi. Pada ketika itu tak ada lagi dah orang akan berkata keluarga aku, ke anak aku, ke ayah aku, tak ada. Semua akan berkata nafsi-nafsi. Selamatkan diri kita dahulu. Jangan kita suruh anak kita solat, tapi kita tidak solat. Kita suruh anak kita taat kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting anak aku salih, insya-Allah, itu saja cukuplah. Itu harapan aku. Yang penting anak aku salihah, insya-Allah, itu harapan aku. Tidak boleh. Kita kena melakukan amalan yang salih, dan insya-Allah keberkatan kita melakukan amalan yang salih, anak-anak kita juga akan menjadi salih dan salihah. Taib. Itu berkaitan dengan puasa. Yang kedua berkaitan dengan al-istighfar. Berkaitan dengan al-istighfar, iaitu memperbanyakkan istighfar dianjurkan pada bulan Rajab. Al-istighfar ini adalah merupakan sebab utama Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pengampunan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang hadisnya agak sedikit dhaif, tetapi para ulama sentiasa menyebutkan hal ini, bahkan tertulis di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahawa seseorang itu apabila sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat cinta kepada dia. Khiyarukum kullu mufattinin tawwab. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mufattinin tawwab. Orang-orang yang difitnah, langsung dia bertaubat kepada Allah. Fitnah maksudnya di sini, fitnah dunia, fitnah maksiat, fitnah dosa, yang ini terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram, tetapi dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya kepada Rasulullah, fa'in ada, kalau dikembali kepada dunia, kembali kepada melakukan dosa setelah dia beristighfar, kata Rasulullah, yastaghfirullah wa yatub. Dia tetap kembali untuk beristighfar dan dia bertaubat. Kalau dia ulang lagi, dah beristighfar, dah bertaubat, lepas itu dia jatuh di dalam keadaan buat lagi dosa, kata Rasulullah, tetap dia beristighfar dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, ya Rasulullah, sampai bila? Hatta yakuna syaitan huwal mahsur. Sehingga syaitan yang menyesal. Sehingga syaitan yang menyesal. Dengan itu para ulama kadang berkata kepada Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kata mereka, buat apa untuk nak memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita dah buat dosa? Ini kan macam kita bermain dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita istighfar, lepas tu kita buat dosa, istighfar, kita buat dosa. Lebih baik tak baik istighfar, kata dia Imam Hasan Basri. Nah, itu yang tak betul. Karena apa? Selagi mana engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu ada harapan antara engkau dengan Allah. Selagi mana engkau beristighfar, ada harapan. Syaitan sangat ingin engkau meninggalkan semua. Kadang-kadang banyak orang tertipu. Aku dah banyak dosa dah, jadi solat aku tak terima. Tak payah solat lagi dah. Aku dah banyak buat dosa dah, nak beristikir, berselawat ni semua, tak ada kesan. Dosa aku terlalu besar, kata. Adakah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar? Ini yang menunjukkan kita bermain dengan Allah Subhanahu. Jadi kita tak mengagungkan Allah. Pengampunan Allah lebih besar daripada kita punya dosa. Sehingga kita kena letakkan harapan kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi. Maka dengan itu disebutkan dalam sebuah kisah salafus salih.
Salah seorang salafus saleh suatu ketika pernah bersama dengan isterinya, dengan keluarganya, berjalan dalam sebuah perjalanan yang jauh. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada lusus, ada penyamun kat tengah-tengah jalan. Penyamun torbus ada. Penyamun dia berhenti kat tengah-tengah jalan, ditangkap ni satu suami, isteri dia, anak ni semua, dia mengambil semua harta-harta mereka. Dia ambillah daripada makanan mereka yang ada, minuman mereka dan sebagainya, sehingga mereka tertangkap, tertunggu dekat situ. Masing-masing pun tengah tunggu, tiba-tiba dia orang pun nak curi makanan, harta dan sebagainya. Dia pun makan makanan yang orang ni punya. Suami isteri dia pun dia makan dan sebagainya. Ketua daripada penyamun ni tak makan. Jadi si mereka yang kena curi ni tertanya, kenapa engkau tak makan? Dia kata, maka ketua pencuri ni berkata apa? Ini sa'im, aku berpuasa, kata. Aku berpuasa, kata dia. Jadi mereka terkejut, subhanallah, engkau ketua penyamun ni, engkau berpuasa, dia cakap. Kata, aku berpuasa. Kata orang lusus ni apa? Kata penyamun ni apa? Kata, aku inni adraku baban baini wa baina Allah la'alli an adkhula minhu ila al-jannah. Paling kurang aku tinggalkan satu pintu antara aku dengan Allah. Moga-moga pintu itu nanti menjadi sebab aku sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia penyamun, tapi masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, paling kurang aku buat sesuatu kerana Allah. Jangan terus total tak buat, walaupun dia dalam keadaan penyamun. Subhanallah. Setelah beberapa waktu yang lama, mereka dah dilepaskan jalan. Setelah beberapa tahun, maka orang yang kena tangkap ini orang salafus salih, Suhail bin Amr namanya, bersama dengan isterinya, sedang melakukan haji. Tiba-tiba Suhail ini dengan isterinya saat tengah melakukan haji, ternampak orang yang pernah penyamun ini tadi, ketua penyamun ini, tengah betul-betul duduk kat depan Kaabah, menangis di depan Kaabah, tiba-tiba. Jadi terkejut, kata. Pasal mereka kenal cam ni muka dia orang ni. Pasal secara khususnya apabila dia beritahu dia puasa tadi tu, lebih lagi lah mereka ingat daripada yang lain. Maka mereka pun dekat kepada dia. Wahai fulan, engkau bukan dulu penyamun, kata dia. Dia kata, betul, dia beritahu. Tetapi kau ingat tak dahulu aku puasa? Nah, itulah sebab pintu tadi itu yang aku tinggalkan kerana aku dengan Allah SWT. Allah sampaikan aku kebersihan. Aku dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah kembalikan harta orang semua kepada kerana aku dah bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kata para ulama berkata, innal abd, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan pintu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dia ketahui, boleh jadi satu hari daripada pintu itulah dia akan sampai kepada Allah, dia akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang salih ini ada rahsia dia, ada kelebihan dia, banyak. Ini salah satu contoh saja daripada berpuasa. Ada dahulu orang yang fasik Yahudi, tetapi dia ini suka selawat kepada Rasulullah SAW, juga menjadi pintunya untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Dia ini banyak melakukan dosa dan sebagainya, tetapi dia ada wirid, dia tak tinggal. Setiap hari lepas subuh dia akan duduk 100 kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dia tahu diri dia pendosa dan sebagainya, tapi paling kurang ada satu pintu kebaikan yang dilakukan. Nah, melalui pintu kebaikan inilah kadang Allah tarik dia, membimbing dia semula kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kalau kita buat dosa, kita terjatuh, jangan sampai kita tinggalkan pintu-pintu yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah dan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu perkara yang paling mulia adalah memperbanyakkan istighfar. Nah, istighfar ini paling mudah, dalam masa yang sama paling banyak memberikan kesan kepada diri kita. Dengan itu Rasulullah SAW berkata, beruntung orang yang nanti di dalam catatan amalannya mempunyai istighfar yang banyak. Beruntung orang yang mempunyai istighfar yang banyak. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, perbanyakkanlah istighfar di mana saja engkau berada. Saat engkau berada di rumahmu, saat engkau dekat nak makan, saat engkau tengah jalan, saat engkau di pasar, saat engkau di majlis, saat engkau di mana sahaja. Kadang engkau tak tahu bilakah maghfirah, pengampunan akan turun, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Maka al-istighfar juga disebutkan adalah merupakan sesuatu yang akan menjadi sebab diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keamanan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allah memberitahu tentang adanya dua keamanan
Dua keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dahulu Allah tidak turunkan azab dan sebagainya disebabkan Rasulullah hidup bersama dengan para sahabat. Yang kedua, maka Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan memberikan azab mereka di dunia, diturunkan musibah bala oleh Allah selagi mana mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibn Abbas berkata, dahulu kita mempunyai dua keamanan. Yang pertama Rasulullah dan istighfar. Sekarang Rasulullah dah meninggal, setelah Rasulullah dah wafat, kata beliau, kita masih ada satu lagi keamanan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada istighfar. Ini sampai hari kiamat menjadi sebab Allah akan melindungi kita. Maka dengan itu istighfar, seperti contoh kalau kita biasakan diri kita membaca Ratibul Haddad atau Ratibul Attar dan sebagainya, di situ terkandung ada istighfar, ada zikir dan sebagainya, sehingga apabila menjadi wirid untuk kita baca harian, sehingga satu setengah para ulama berkata, orang siapa yang melazimkan dirinya membaca Ratibul Haddad, Allah akan menjaga 100 daripada jirannya daripada terkena segala musibah dan bala, daripada kebakaran, daripada banjir dan sebagainya. Kalau dia istiqamah membaca zikir-zikir seumpama ini. Kerana setiap zikir ini ada fadilat dan kelebihan-kelebihannya tersendiri. Mobil khusus istighfar ini pada bulan Rajab. Jadi sesiapa yang boleh mengamalkan istighfar pada salafus salih, kalau di kota Hadramaut, dalam ada tempat-tempat orang salihin, mereka suka membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyak begitu memberitahu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya setiap hari 70 kali pada waktu malam. 70 kali pada waktu malam. Ini amalan-amalan salafus salih pada bulan Rajab. Dua amalan yang paling selalu dianjurkan. Yang pertama yang tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maksudnya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kurniakanlah taubat kepada aku. Sebanyak 70 kali dianjurkan dilakukan setelah solat Isya. Begitu juga satu amalan dianjurkan juga oleh para ulama-ulama Makkah salafus salih. Amalan ini agak sedikit besar, tetapi mempunyai kelebihan yang besar, iaitu kelebihannya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat, iaitu dia membaca 141,000 kali Ya Latif. Ya Latif 141,000 kali sepanjang bulan Rajab. Ini bukan amalan khusus daripada, cuma ini kebiasaan salafus salih, orang salihin sebelum kita. Mereka apabila dah baca ini, mereka nampak ada kesan. Mereka memberikan ijazah untuk orang-orang membaca. Kata mereka, paling kurang kalau cara nak membacanya, baca setiap lepas solat fardu 1000 kali. Jadi satu hari dapat 5,000 kali, dah lebih daripada cukup. Jadi setiap hari lepas solat fardu baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Hal itu akan memberikan banyak kelebihan, hajatnya akan terkabul, dan daripada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelembutan, yakni musibah dan bala susah nak kena kepada dia dan sebagainya. Dan juga memperbanyakkan istighfar secara khusus pada waktu akhir lail. Istighfar ini dianjurkan sangat pada waktu, banyak waktu. Salah satunya yang dianjurkan pada waktu qiyamul lail, pada waktu tahajud. Orang yang memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan diberikan macam-macam pemberian. Salah satunya kelebihan adalah Allah akan kabulkan hajatmu. Salah satu kelebihan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki. Salah satu kelebihan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia anak. Kalau dia tak dapat anak, Allah akan berikan dia anak. Salah satu kelebihan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki daripada hujan turun dan sebagainya. Yang dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, yang membiasakan diri berterusan istighfar, Allah akan menjadikan kullu dhiqin makhraja. Dalam keadaan kesempitan, Allah akan melapangkan kesempitan. Hati dia sempit, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin faraja. Kalau stres, tertekan, akan dia keluarkan, diangkatkan stres tersebut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Sebagai penutup, suatu ketika disebutkan salafun salihin ini sentiasa memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Sehingga disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau akan beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 12,000 kali. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 12 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika disebut dalam sebuah kisah, kisah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kisah ini mungkin daripada kita pernah dengar, orang salihin selalu cerita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau berada pergi ke kota Baghdad. Saat itu beliau berada jauh.
di satu kota, pergi ke kota Baghdad yang berada dalam keadaan kota tersebut sangat jauh. Di dalam perjalanannya tiba-tiba terlintas di dalam hatinya nak pergi ke kota Baghdad. Dan dia pun tak tahu apa sebab dia nak pergi ke kota Baghdad. Tiba-tiba tergerak hatinya sangat-sangat nak pergi ke kota Baghdad. Maka dia pun keluar daripada rumahnya menuju ke kota Baghdad. Saat dalam perjalanan yang jauh, penat, letih, bersendirian, di Baghdad ini orang kenal Ahmad bin Hanbal, tetapi orang tahu nama dia. Orang tak tahu rupa dia dan sebagainya. Maka apabila dia sampai di kota Baghdad, maka di dalam keadaan waktu itu tengah malam, dalam keadaan dia letih, dia pun tak tahu nak pergi mana, rumah siapa, sehingga akhirnya dia pun pergi ke suatu masjid. Duduk di masjid tersebut, dia solat di masjid tersebut, dia berzikir di masjid tersebut. Kerana waktu dah lewat malam, dia berharap mungkin dia boleh tidur, rehatlah sekejap di masjid. Apabila orang-orang semua dah keluar daripada masjid, Haris, penjaga masjid ni melihat ni ada orang nak tumpang tidur kat masjid, halau keluar. Dia kata, wahai imam, wahai fulan, dia kata, ini bukan tempat tu kau nak tidur kat sini, kita nak tutup masjid. Jadi ni Imam Ahmad bin Hanbal pun akhirnya keluar daripada masjid. Duduklah dekat dengan tepi masjid, tepi pintu masjid. Pun dia halau juga keluar. Dia halau keluar daripada tepi pintu masjid. Keluar daripada tepi pintu masjid, tak tahu nak pergi mana, sampai duduklah kat tepi jalan, tepi jalan masjid. Tiba-tiba depan masjid ini ada satu orang tua, melihat ada satu orang tengah tidur baring kat tepi jalan, maka dia berkata, datanglah tidur di rumah aku, kesian tengok orang. Dalam keadaan tak ada tempat tinggal, dia ajak jemput datang ke rumahnya. Sampailah dia kepada rumahnya, ini tukang, orang ini adalah merupakan tukang buat roti. Maka akhirnya dia panggil masuk ke dalam rumahnya. Pada waktu malam dia tengok dia uli roti, sambil tengah uli dia tu beristighfar kepada Allah Subhanahu. Sambil uli sambil istighfar, sambil uli sambil istighfar. Maka akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun tertanya sajalah. Kata dia, wahai fulan, maksudnya kau duk biasakan diri kau istighfar. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal ni tahu kelebihan istighfar. Cuma bagi orang yang membiasakan diri melakukan amalan, pasti akan ada sesuatu yang ajaib terjadi kalau benda itu istighfar. Contoh, kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita istiqamah bertahun-tahun, pasti kita akan nampak kesan dia. Kalau kita baru buat beberapa hari, kita dapat kita mana, tak ada kesan lah. Paling kurang kita dah melakukan bertahun-tahun. Amalan sedekah, contohkan kita dah bertahun-tahun suka bersedekah, kita akan nampak ajaibnya sedekah. Kita akan nampak ajaibnya puasa dan sebagainya. Semua ni mengambil masa bertahun-tahun, mengambil waktu yang lama. Dahulu orang salih yang berkata, aku pernah salat tahajud 20 tahun. Lepas 20 tahun baru aku rasa kelazatan salat tahajud. Lepas 20 tahun. Jadi kalau kita baru setahun 2 tahun, kita akan rasa kepahitan, mungkin penat, letih jasad. Tapi kalau dah nur cahaya dah masuk ke dalam hati, kita dah mula rasa ketenangan sebagainya, akan diberikan oleh Allah setelah itu kelazatan dan sebagainya, ketenangan hati dan macam-macam pemberian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil singkat cerita, pada waktu pagi dia bertanya kepada fulan ini, akhirnya berkata, segala doa aku mustajab kalau aku beristighfar kepada Allah. Apa saja aku minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, katanya. Apa yang satu tu? Aku niat nak berjumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cakap, subhanallah, kata dia. Aku sendiri tak tahu, kata dia. Tergerak hati aku nak keluar daripada kota aku, sampai datang ke Baghdad, rupanya ini dia. Magnet ditarik oleh orang yang nak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dengan itu zikrullah Subhanahu wa taala ini ada kesan yang luar biasa kepada hati kita, kepada ruh kita dan sebagainya. Maka dengan itu jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan yang saleh, secara khususnya al-istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini, kata Rabi'ah Adawiyah, kata beliau, kadang istighfar kita ini memerlu kepada istighfar. Karena istighfar ini bukan hanya tujuannya menyebut hanya di lidah, tetapi dia nak memotong tali yang membuatkan kita terikat kepada dosa. Contoh, kita suka mengumpat orang ke, kita biasakan lidah kita istighfar. Kalau berterusan kita istighfar, nanti bila kita tergumpat, kita akan ingatkan balik untuk Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bila dah terbiasa hal tersebut, lama kelamaan barulah masuk cahaya betul-betul meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih akan merasai nikmat beribadah kepada Allah. Dengan itu, kata para ulama, dianjurkan kita untuk berbanyakkan istighfar bulan Rajab, demi agar dia dapat merasai kelebihan bulan Ramadan. Itu kelebihan beristighfar di bulan Rajab,
supaya paling kurang dia ada persiapan nak dapat merasai kelazatan dan kelebihan di bulan Ramadan. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga sedikit peringatan ini insya-Allah membawa manfaat kepada kita semua. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga apa yang disampaikan ini moga-moga menjadi sebab Allah memberikan kepada kita hidayah, insya-Allah, memberikan kepada kita taufik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insya-Allah orang-orang yang sentiasa berada di syurga Allah, taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dapat merasai nikmat berada di dalam keadaan dekat kepada Allah, merasai nikmat dekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ampuni segala dosa-dosa kita, insya-Allah, dosa kedua bapa kita, dosa hadirin dan hadirat yang hadir pada waktu ini, ya Arhamar Rahimin. Kita katakan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajat kita, kabulkan segala doa kita. Karena waktu majlis ilmu, majlis zikir, doa itu mustajab. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah kabulkan doa kita, hajat kita dunia dan akhirah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. تب علينا توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من أهل الخير وتوفقنا لكل خير يا من وفق أهل الخير وعنهم عليه، وفقنا لكل خير وعنا عليه، وبارك لنا يا الله في هذا الشهر العظيم شهر رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Bimbinglah kami kepada jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Kurniakan setiap daripada kami husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Rahman. Husnul khatimah, ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu istiqamah di dalam amalan-amalan yang saleh, ya Allah. Amalan-amalan yang dekatkan kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Janganlah Kau jadikan kami, ya Allah, orang-orang munafikin, ya Arhamar Rahimin. Jauhkan sifat nifaq daripada diri kami, ya Allah. Jauhkan sifat nifaq daripada diri kami, ya Allah. Jauhkan sifat nifaq daripada diri kami, ya Arhamar Rahimin. Penuhi hati kami, keluarga kami, zuriat kami, ya Allah, daripada kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah memberkati masjid ini, insya-Allah Masjid Al-Falah. Dijadikan setiap daripada yang datang di masjid ini ke tempat ini insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menganjurkan program ini kat seluruh yang bersama dengannya insya-Allah diberkati oleh Allah. Menjadikan perjuangan ini asbab mendekatkan kalian semua insya-Allah kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi asbab kalian semua dikumpulkan bersama Fatimah Az-Zahra, bersama Khadijah Al-Kubra, bersama orang-orang yang salih kelak di akhirat, ya Arhamar Rahimin. ربنا وكنا صالح على حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.